Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada penonton sesi hikmah series yang kedua dalam tajuk Islam dan Homoseksual bahagian kedua. InsyaAllah pada bahagian kedua ini saya akan menyampaikan pandangan saya tentang sikap saksama dalam konteks hubungan sosial kita sebagai seorang Muslim dengan mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual dalam konteks masyarakat di Singapura pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar memberkati ceramah kita pada kali ini. Kita doa kepada Allah SWT daripada keberkatannya agar kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini dan kekuatan untuk mengamalkan apa juga kebaikan daripada manfaat yang kita peroleh bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada masjid kerana sudi untuk beri peluang pada saya untuk menyampaikan topik yang penting ini dan buat perkongsian ini. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT yang segala kekurangan itu daripada diri saya sendiri, dan saya mulakan ceramah saya ini dengan memohon maaf dahulu atas apa juga kekurangan yang mungkin saya ada dalam penyampaian saya pada topik ini dan juga pada sesi ceramah yang lalu. Apakah objektif yang nak saya capai daripada perkongsian pada kali ini, pada bahagian kedua ini mengenai isu Islam dan homoseksual? Pertama adalah untuk membina kefahaman asas dalam menangani isu homoseksual dari sudut pandangan agama Islam. Yang kedua ialah memahami dan membina sikap yang saksama dalam berhubungan dengan golongan homoseksual dalam konteks seksual di Singapura, dalam konteks sosial di Singapura ini. Yang kemudian, apakah kandungan yang saya lakarkan untuk mencapai objektif itu? Saya akan membincangkan sikap sosial yang saksama terhadap golongan homoseksual dalam konteks Singapura. Selepas itu, saya akan membicarakan sikap yang saksama mengenai layanan diskriminatif dan deraan terhadap golongan homoseksual dalam masyarakat Singapura. Yang ketiga, sikap yang saksama dalam persoalan agenda menggalakkan gaya hidup homoseksual dalam konteks Singapura. Jadi, kita terus kepada bahagian pertama daripada penyampaian saya pada pagi ini, ialah sikap seorang Muslim yang diajarkan oleh agama kita dalam hubungan sosial dengan golongan homoseksual. Pertama, ingin saya berkongsi dekat sini ialah menetapkan hukum haram bagi amalan homoseksual sebagaimana yang saya terangkan dalam sesi ceramah pada minggu lalu, dan juga sikap mempunyai pendirian moral tentang gaya hidup gay dengan soal hukum berhubungan sosial adalah dua benda yang berbeza. Maka sebab itu perlu dibezakan penyampaian ini supaya tidak timbul permasalahan nanti. Kenapa? Kalau kita dalam Islam, isunya bukan hanya soal mengharamkan sesuatu perbuatan, tapi juga ialah setelah kita mengharamkannya, bagaimana kita deal dengan individu berkenaan. Itu pun adalah matters dalam Islam. Jadi kita tak nak orang mempunyai hanya perspektif sebahagian saja dari sudut hukum agama, haram. Tapi bila soal interaksi sosial, kita sendiri tidak patuh dari sudut apa ketentuan agama. Iaitu dengan berinteraksi dengan golongan homoseksual ini dengan cara-cara yang Islam sendiri tidak benarkan dan tidak kondon. Cara-cara yang jauh daripada adab yang Islam anjurkan. Jadi, atas dasar itu, apakah dia sikap sosial yang saksama yang perlu kita jaga walaupun kita mempunyai moral standing bahawa homoseksual ini adalah haram? Jadi, pertama, jangan mendiskriminasi atau meminggirkan individu yang berkecenderungan homoseksual. Ini tidak semestinya mempunyai pendirian yang utama apabila kita berhadapan dengan mereka yang seperti ini. Bukan hanya mereka yang homoseksual, tapi juga mereka yang mempunyai masalah serius dalam amalan hukum agama. Sebagaimana kita kata, kalau kita ada anak yang telah melakukan perzinahan, adakah mesti kita bersikap ostracize mereka, meminggirkan mereka daripada keluarga kerana malu, kerana buat satu maksiat yang besar?
Jawabnya ialah tidak semestinya sedemikian. Nanti dalilnya saya akan uraikan lebih lanjut lagi. Kenapa tidak semestinya kita harus bersikap diskriminatif ataupun mengamalkan ostracization terhadap mereka yang melakukan perkara seperti ini ataupun maksiat besar di sisi agama. Yang kedua, kita sebagai seorang Muslim tidak mesti mempunyai damning attitude terhadap mereka. Ya, apa yang mereka lakukan mungkin berdosa, tapi Allah Ta'ala menghisap hambanya secara menyeluruh, bukan hanya pada maksiat yang dilakukan. Kerana apa? Kerana mungkin dia memang ada buat maksiat. Kerana semua hamba Allah SWT memang ada buat maksiat. Tapi pada waktu yang sama, dia juga ada berbuat amal-amal soleh yang Allah juga akan menghisap mereka. Dan tidak mustahil kalau amal soleh dia itu melebihi daripada maksiat yang dilakukan, walaupun maksiat itu adalah satu dosa besar. Itu satu benda yang tidak mustahil dan kita tidak boleh andaikan sebaliknya. Kerana terdapat banyak dalil-dalil syarak yang menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa besar pun boleh mempunyai sikap yang baik dan ingin menjadi Muslim yang baik, bahkan boleh menjadi ahli syurga di sisi Allah SWT. Yang ketiga, kita perlu bersifat pengasih seperti Tuhan terhadap ahli maksiat, walaupun kita tidak boleh nak kondon maksiat yang mereka lakukan. Dan ini kita boleh lihat bagaimana sifat Tuhan terhadap seorang yang pernah membunuh 100 nyawa. Dia pernah membunuh 100 nyawa. Dan untuk bertaubat diperintahkan dia untuk berhijrah. Dan dia tidak sempat nak buat apa pun kebaikan yang lain dalam hidupnya, kecuali hanya keinginan untuk bertaubat, dan dalam on the way untuk berhijrah dia mati. Dan pada ketika itu, hanya kerana dia tu mati dalam keadaan ingin bertaubat, Allah ampunkan segala dosa dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Dan itulah sifat pengasih Tuhan yang perlu kita sebagai Muslim tunjukkan. Kerana apa? Kerana Allah ingin kita memanifestasikan sifat dia itu kepada manusia yang lain. Begitu juga dengan kisah pelacur dan anjing yang wujud dalam hadis sahih. Yang mana pelacur itu dia berjumpa anjing minum kehausan. Lalu pelacur itu turun ke perigi yang dalam, ambil air melalui menggunakan kasutnya, lalu memberi anjing itu air minuman sehingga anjing itu hilang rasa kehausan. Allah ampunkan dosa dia. Sedangkan dalam teks hadis itu tidak bercerita pun bahawa pelacur itu ingin bertaubat daripada perbuatan dia itu menjadi pelacur. Tapi the fact bahawa dia ingin buat amal baik terhadap seekor anjing, Allah dengan ihsan dia itu mengampunkan dosa dia. Mungkin besok dia melacur, dia buat dosa lagi. Tapi kita tidak tahu, mungkin dia ada buat benda-benda baik dan Allah ampunkan dosa dia. Jadi dalam hal ini, kita tidak boleh nak katakan bahawa kerana dia tu tolong anjing, maka melacur dia tu adalah halal. Kita tutup mata. Tidak. Tapi artinya kita tidak hanya kerana dia tu seorang pelacur, tidak menyebabkan kita condemn dia bahawa dia tu dah tak ada guna ataupun dah tak boleh harap dari sudut kesolehan dia. Kemudian sikap yang sama dalam hal hubungan sosial ini ialah memang Islam mengajarkan kita untuk mencegah kemungkaran. Tapi mencegah kemungkaran ini haruslah kita lakukan sesuai dengan prinsip dakwah yang Al-Quran itu tetapkan, iaitu dengan hikmah, seperti mana yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 125, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah, serulah, ajarlah orang ke jalan Allah SWT dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum. Kalau nak berdebat pun jadi debat dengan cara yang baik. Semuanya itu dilakukan dengan cara yang baik. Dan bagi seorang manusia ini, ada baik ni, ada common sense ni, apa yang dikatakan baik. Maka dengan memaki hamun, menuduh seorang itu, common sense mengatakan bahawa itu bukanlah satu perkara yang baik, walaupun jika ia bertujuan untuk menginsafkan seseorang. Bahkan Islam sebenarnya melarang kita untuk melakukan sedemikian walaupun niat kita betul. Kemudian dalam prinsip dakwah pun, apa pun perubahan yang kita harap ke seorang itu haruslah kita harapkan dengan kita lakukan dengan cara bertahap-tahap. Ini perlu kita amalkan, terutama kepada manusia. Kita memang nak seorang itu berubah. Kita memang nak mencegah kemungkaran. Tapi untuk menghentikan kemungkaran itu sendiri haruslah dilakukan dengan secara bertahap-tahap.
Tidak boleh nak expect orang itu cakap satu kali je terus nak dengar. Bahkan harus kita bagi dia peluang kan, dan tunjuk jalan secara bertahap-tahap bagaimana perubahan itu dapat ditangani. Bukan minta dia untuk terus berubah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Kemudian kita belajar dari sikap Nabi Lut dengan isterinya, kan, dan Nabi Nuh dan isterinya, kan, serta anak Nabi Nuh, kan, dan juga Nabi Ibrahim dan bapanya. Bagaimana semua nabi-nabi ini Allah uji dengan ahli keluarga yang tidak soleh. Bukan hanya tidak soleh, tapi mereka tu menentang ajaran, kan, ajaran ahli keluarga, ajaran nabi-nabi ini. Sehingga kan sebahagian pada mereka itu diberitahu oleh Al-Quran musnah bersama kaum yang Allah musnahkan. Tapi kan Nabi Nuh walaupun anak dia tu tidak soleh, sehingga ke akhir-akhirnya dia tetap kan menganggap anak dia tu sebagai anaknya dan berusaha untuk menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Nabi Lut walaupun isteri dia itu menentang ajaran dia dan bersekongkol dengan kaum Nabi Lut, kan, yang jahat terhadap dakwah Nabi Lut, tapi Nabi Lut tidak menghalau isteri dia, tidak menceraikan isteri dia, tapi maintain isteri dia tu sebagai isteri hinggalah ke saat-saat akhirnya. Nabi Ibrahim, kan, walaupun bapanya tu bersifat kasar terhadap dia dan tidak mahu beriman dengan ajarannya, tapi berusaha untuk mendoakan bapanya, sehinggalah Allah sendiri melarang Nabi Ibrahim daripada perbuatan mendoakannya itu. Tapi maksudnya apa? Dia sentiasa kan menunjukkan sifat kasih sayang kan terhadap ahli keluarga yang kufur dengan agama Allah SWT dan tidak ostracize mereka. Yang keenam, kemungkinan kecenderungan pada seorang itu bukan atas pilihannya. Kita perlu andaikan seperti ini. Kenapa? Kerana mungkin seorang itu dia mempunyai kecenderungan homoseksual kerana persekitaran. Maksud persekitaran apa? Ada sejarah hidup dia yang menyebabkan dia seperti itu. Yang kita tidak tahu. Dan dia adalah victim of circumstances. Sebagai contoh, mungkin dia dibesarkan. Saya tidak merujuk pada mana individu, tapi kemungkinan bahkan data kan daripada kajian tentang golongan homoseksual ni pun ada menunjukkan bahawa sebahagian mereka itu menjadi sedemikian kerana apa? Kerana dibesarkan dalam abusive condition, abusive family, dan punya pengalaman mengalami sexual assault dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka itu berubah menjadi golongan yang homoseksual. Ataupun kerana memang Allah mentakdirkan itu sebagai ujian mereka. Jadi mereka yang seperti ini kan bukan semestinya mereka kan walaupun itu aktif sebagai pro-gay, bukan semestinya mereka at the beginning kan kata orang tu mahu menjadi sedemikian, tapi kerana circumstances ataupun kerana takdir Tuhan. Kecuali jika kita ada bukti yang kukuh bahawa mereka tu sebaliknya. Dan di atas dasar itu, kalau kita buat kemungkinan kemudian seperti ini, jangan kita terus bersifat segera dan cepat untuk kita mengkondem mereka yang kita tahu sebagai golongan homoseksual. Kan? Always berusaha to seek to understand apa sebenarnya masalah mereka dan apa sebenarnya circumstances mereka, yang walaupun itu tidak menghalalkan sikap mereka, tapi make us more sympathetic dan empathetic terhadap status mereka itu, maka dengan itu menjadikan kita lebih bijaksana, lebih hikmah dalam menangani mereka. Dan saya ingin kongsi kat sini ialah beberapa hadis sebagai panduan. Dan hadis dalam slide saya ini adalah satu hadis seperti mana yang telah saya sebut di awal tadi, dan juga dalam ceramah yang lalu tentang kisah seorang sahabat Nabi. Ini seorang sahabat Nabi. Dia adalah habitual drinker dalam hadis ini. Kerana dia tu habitual drinker, kan, dia tu dipanggil keldai oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Kerana habitual drinker. Dan dia habitual drinker bukan atas andaian, kerana telah ditangkap banyak-banyak kali dan disebat atas kesalahan, dia tu minum arak banyak kali. Sampai pada satu keadaan, bila dia tu telah disebat, kan, ada sahabat-sahabat terlalu marah kerana dia tu dah ditangkap banyak kali dihukum, tapi masih lagi melakukan demikian. Lalu mereka melaknat dia, mengeluarkan kata-kata yang melaknat. Semoga Allah melaknat kamu berapa kali. Tapi Rasulullah mengatakan, janganlah kau melaknat dia. Demi Allah, aku tahu bahawa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kan, walaupun Rasulullah kan allow punishment dijalankan ke atas dia atas dosa dia,
tapi Allah Rasulullah juga willing to recognize bahawa dalam dia itu masih ada unsur-unsur baik yang perlu kita akui, dan jangan kerana yang satu tu override the other. Kan? Jadi dua-dua ini adalah sifat saksama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini bukan satu cerita, bukan naratif yang saya wujudkan untuk konon-konon kita bersifat kasih sayang, simpatetik terhadap golongan gay. Tapi ialah hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini kesimpulannya ialah pelaku dosa besar berkemungkinan ada kebaikan, dalam tetap masih ada kemungkinan untuk melakukan kebaikan dia kalau dia nak menjadi seorang Muslim yang baik. Jangan kita katakan hanya kerana dia menghalalkan yang haram, maka dia tu dah tak cinta Allah, dah tak ada takwa dalam diri dia. Kerana hadis ini kan menafikan keadaan sedemikian. Dan kita harus berhati-hati untuk kan menghukum sedemikian kan berdasarkan kepada hadis ini. Kemudian dalam hadis ini kita lihat bagaimana kan Rasulullah menceritakan tentang seorang hamba Allah yang berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Tapi setiap kali dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah. Setiap kali dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah SWT. Kan? Sehingga akhirnya Allah kata bahawa kan Allah bagi macam blanket check kepada dia. Kan? Setiap kali dia buat dosa, dia bertaubat, pasti tak payah nak minta pun aku akan ampunkan dosa dia. Kan? Seperti macam blanket check. Kenapa? Kerana dalam hal ini terlihat bagaimana Allah Ta'ala pilih untuk lihat hambanya ini sebagai orang yang selalu bertaubat, bukan orang yang berulang-ulang melakukan maksiat. Ini bezanya Allah SWT dengan kita. Kita cenderung untuk melihat orang ini sebagai kau ni habitual buat maksiat lah, ataupun orang dalam bahasa kita taubat sambal belacan. Pedas-pedas pun pedas. Lepas tu besok makan lagi pedas. Besok kita kata taubat sambal belacan. Kita bersifat negatif terhadap orang ni. Kita melihat dia sebagai habitual kan pelaku maksiat. Tapi Allah lebih cenderung untuk melihat orang ni sebagai habitual repenter. Orang yang akan sentiasa mahu bertaubat. Kan? That is the positivity yang Allah tunjukkan. Kan? Dan itu adalah manifestasi sifat kasih Allah SWT. Dan Islam ini adalah agama untuk kita mencontohi apa yang Allah tunjukkan lainan dia kepada hamba-Nya, untuk mulakan mendahulukan dahulu sifat kasih sayang dan sifat positif. Kan? Sebagaimana orang itu boleh buat maksiat, selama mana dia bertaubat, kan? Kita lihat bahawa aspek bahawa dia tu tak bertaubat. Kan? Allah is so confident kan, terhadap hamba dia ini sampai kata, kan, tak apa, biarkan dia buat maksiat pun, kerana apa, aku tahu besok dia akan bertaubat, and therefore aku akan ampunkan lagi. Dan ini adalah hadis seperti mana yang saya katakan tadi tentang seorang wanita penzina yang lewat depan anjing yang menjulurkan lidah daripada sebuah sumur. Anjing itu hampir mati kehausan, lalu dilepaskan sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Kan, dan diambil airnya tu daripada sebuah perigi. Atas perbuatan itu pun kan Allah SWT ampuni wanita itu kerana memberi minum. Lihat dalam teks hadis ini tidak disebut bahawa wanita itu bertaubat atas dosa zina dia. Tapi Allah ampunkan dosa dia bukan kerana dia tu bertaubat, tapi kerana dia tu buat baik terhadap binatang, bukan manusia, binatang. Dan itu adalah hanya seekor anjing saja yang umumnya orang Melayu melihat sebagai suatu binatang yang najis. Kan? Apalah anjing kan? Apa tu, tak perlu nak respect dengan anjing dan sebagainya. Tapi dalam hadis ni kita lihat berlaku ihsan kepada seekor anjing pun hanya dengan memberi minum. No, memberi minum, serving anjing itu memberi minum daripada sebuah perigi. Kalau kita fikir secara logiknya, how much time perempuan itu lakukan? Probably cuma 1 jam saja daripada proses nak ambil air bagi minum. Sedangkan dia tu sebagai pelacur overnight berzina dengan tu. But yet Allah ampunkan dosa dia tu bertahun-tahun berzina hanya kerana 1 jam dia spend kan serving anjing hanya untuk bagi minum. Jadi Allah Ta'ala ampunkan dosa pelacur hanya kerana sedikit kebaikan yang dibuatnya. Kan, kita harus mencontohi sifat Allah yang pengasih seperti ini. Kan, tanpa kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka mungkin saja seorang itu walaupun gay belum bertaubat seperti pelacur dalam hadis ini, tapi diampunkan dosa kerana kebaikan yang dibuat. Kan, yang kita tak ketahui kan apa dia itu dan tidak diketahui orang lain. Jadi poinnya apa? Walaupun kita mengatakan perbuatan itu haram, tapi tidak semestinya kita bersifat damning ke atas orang berkenaan, kerana banyak benda yang kita tidak tahu. Kalau dia ada kebaikan-kebaikan yang kita buat seperti mana pelacur ini,
yang daripadanya itu, kerana kebaikan itu Allah ampunkan dosa dia. Kan? Jadi dalam hal ini saya ingin mengongsi kata orang tu beberapa artikel yang saya pernah tulis berkaitan dengan isu ini. Terutama yang saya ingin ajak kepada para penonton sekalian untuk melihat artikel saya tentang bahawa dalam Islam ini ada konsep, ada dalil untuk kita hate the sin, not the sinner. Kan? Benci, kita perlu membenci dosa, perlu mempunyai pendirian moral bahawa apa yang haram itu adalah haram. Tapi tidak semestinya kita membenci orang yang membuat dosa. Kerana ini dua perkara yang berbeza. Dan ini ada dalam tradisi kita seperti mana yang disokong dalam hadis-hadis, sebagai pada hadis-hadis yang saya kongsikan tadi. Kemudian dalam prinsip hukum Islam, seorang individu tidak memikul dosa individu yang lain. Ini disebut oleh Allah SWT. Kan dalam firman-Nya wala taziru waziratun wizra ukhra dalam surah Al-An'am ayat 64 dan Fatir ayat 18. Yang bermaksud sesungguhnya seorang manusia itu tidak menanggung dosa orang lain. Apa relevannya isu ini? Maka dengan itu kita sebagai seorang Muslim tidak boleh mudah mempersalahkan orang lain atas kesalahan seorang atas apa yang kita harap, apa yang kita haramkan daripada seorang gay. Sebagai contoh kan, ibu bapa, adik-beradik dan lain-lain tidak boleh dicela kerana ada ahli keluarga gay. Hanya kerana adik dia gay, abang dia gay, anak dia gay, kita babitkan mak bapak dia, kita babitkan adik-beradik dia tanpa alasan. Kan? Kerana apa? Kerana itu menyalahi konsep bahawa dosa itu tidak dipikul atas dasar orang lain. Walaupun jika kita dapati bahawa ahli keluarga itu menjaga hubungan baik dengan orang yang melakukan maksiat itu. Kan? Kerana apa? Menjaga hubungan baik bukan bukti redha dengan maksiat. Kerana mungkin dia itu mengamalkan konsep hate the sin, not the sinner. Kan? Sebagai contoh, letaklah kalau kita kenal seorang tu, dia tu gay. Dan dia the famous gay in Singapore lah. Kita andaikan seperti itu. Hari raya dia ambil gambar happy-happy dengan keluarga dia. Lalu kita tuduh, apa ni keluarga ni? Nak gay pun boleh ambil gambar happy-happy saja, macam tak bersalah apa benda semua. Nah, ini mesti suka lah tu dengan adik-beradik hingga dia. Mesti dia support sekali. Kalau tak support, macam mana boleh jadi happy-happy macam tu? Ini adalah satu pandangan yang salah. Kan? Kerana itu saja tidak membuktikan bahawa orang itu redha atas maksiat ahli keluarga dia. Kerana mungkin dia tu hanya setakat nak menjaga hubungan baik. Kan? Dan untuk mengamalkan hate the sin, not the sinner. Tapi dia tetap tidak redha dengan dosa orang seperti itu. Dan sikap seperti itu ada basisnya dalam Islam. Ada hikmahnya dalam Islam. Maka jangan kita terus kata orang tu menyalahkan orang lain atas kesalahan ahli keluarga dan sebagainya. Ini nama je apa tu ustaz tapi adiknya macam ni. Apa kau buat jadi ustaz? Babit semua anak ibu bapa pun dibabit sebab tak pandai jaga anak dan sebagainya. Kalau hanya ada mempunyai anak sebagai anak yang tidak soleh, bukti bahawa ibu bapa tidak bertanggungjawab, maka dengan itu adakah kita nak salahkan Nabi Nuh? Tidak pandai jaga anak kerana anak dia pun tak beriman. Nak salahkan Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak pandai didik isteri kerana isteri dia pun tidak beriman. Nak salahkan Nabi Ibrahim kerana bapa dia tu tidak beriman, kerana tak pandai berdakwah pada bapanya. Tidak, kan? Maka kalau kita tidak ada reason bahawa ibu bapa itu telah neglect terhadap pendidikan anak-anak dia, sikap seorang Islam yang betul adalah untuk berbaik sangka terhadap mereka, bahawa mungkin mereka telah berusaha tapi natijahnya tidak seperti mana yang dikehendaki. Maka dengan itu kita tidak perlu nak mesalahkan mereka, dan mungkin apa yang hubungan baik yang mereka tunjukkan dalam posting-posting mereka dalam kehidupan sosial itu tidak semestinya menunjukkan bahawa mereka redha dengan maksiat yang dibuat. Selain daripada itu, kita tahu dalam Islam ini Rasulullah memberi option, bukan satu option apabila kita berhadapan dengan kemungkaran, iaitu ubah dengan tangan. Rasulullah mengatakan bahawa kalau kita nampak kemungkaran, kita ada 3 option: ubah dengan tangan, nasihat dengan lisan, atau benci dalam hati. Memang benci dalam hati itu bukan suatu option yang ideal, tapi it is still a permissible option dalam Islam. Tidak berdosa sama sekali.
Rasulullah tak katakan benda tu berdosa. Cuma adhaful iman, lemah iman. Bukan tak ada iman, lemah iman, less ideal. Kalau benda tu haram, it cannot become an option di dalam hadis. Kerana Rasulullah tidak akan boleh membenarkan satu option yang haram bagi kita. So membenci dalam hati bukan suatu ideal option, tapi still a permissible option. So we will never know kalau benda tu family itu walaupun dia happy dengan keluarga dia tu yang terkenal sebagai gay kan, tapi mereka tak suka dalam hati. Kita tak tahu kerana hati manusia Allah saja tahu. Maka kalau kita quick to judge and kutuk mereka atas misal kata mereka menjaga hubungan baik dengan ahli keluarga yang dikenali sebagai gay kan, sebenarnya kita yang berdosa kerana menuduh mereka kan atas rasa benda yang tidak betul kan, kerana mereka tu terlepas daripada apa je pertanggungjawapan. Kerana apa? Kerana mungkin mereka telah benci dalam hati dan Allah allow rosak itu bagi mereka. Kita tidak tahu. Kemudian sekarang kita masuk pada bahagian kedua, iaitu sikap terhadap aktivisme gay dan aktivisme gay terhadap gaya hidup gay. Artinya tadi dalam hubungan kita sosial kita dengan gay as individual, dan bagaimana pula dengan mereka kan, gay ni yang bukan hanya sebagai a person, tapi dia actively promote gay lifestyle. Pertama kan, kita punya moral standing dalam hal ini ialah mempromosi gaya hidup gay kan adalah sesuatu benda yang dilarang. Kerana apa? Prinsip umum dalam Al-Quran melarang bekerjasama dalam perkara maksiat dan permusuhan. Ini disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang mana Allah SWT berfirman wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dia bermaksud hendaklah kita bekerjasama dalam perkara yang baik. Dan janganlah kita bekerjasama dalam perkara yang maksiat dan juga permusuhan. Dan saya telah katakan bahawa dalam ceramah saya pertama bahawa hukum agama tentang homoseksual ini adalah haram, maka bekerjasama untuk promote this lifestyle. Hubungan seks sama jenis dan perkahwinan sama jenis ini adalah satu perkara yang dilarang juga dan termasuk dalam ayat 2 dalam surah Al-Ma'idah. Dan ini pun telah ada pendirian yang dibuat oleh Pergas sebagai satu-satunya badan ulama' di Singapura. Yang mana Pergas telah pun mengeluarkan pernyataan atau berirsyad tentang hukum menghadiri acara yang menggalakkan kemungkaran pada tahun 20 Jun 2014. Dan Pergas juga telah membuat pernyataan dan pendirian tentang sikap seorang Islam, sikap Islam terhadap saranan pemansuhan Seksyen 377A. Dan pendirian ini ada disebut dan di link di pautan yang saya kongsikan dalam slide saya untuk dibaca. Kesimpulannya ialah Pergas sebagai satu badan ulama' mempunyai pendirian berdasarkan kepada kolektif wisdom anggota asatizah yang meneradui Pergas berpendapat bahawa menghadiri acara atau mempromosi gaya hidup yang menggalakkan benda yang haram, iaitu seks sama jenis dan perkahwinan sama jenis adalah sesuatu benda yang harus dijauhi oleh Muslim. Namun, dua nota penting perlu kita buat dalam hal ini. Pertama, ada perbezaan antara bersama dalam mempromosi gaya hidup gay dan bersama dalam menolak amalan diskriminasi, penindasan dan penderaan terhadap golongan gay. Ini harus kita bezakan. Kerana tidak semua, kita tidak boleh nak andaikan semua mereka yang against harassment, discrimination, unjust treatment terhadap gay adalah menghukumkan gay juga adalah halal. Tidak, mungkin mereka itu hanya tidak mahu, mereka tetap mempunyai moral standing bahawa gay itu homoseksual itu adalah haram. Tapi mereka tidak mahu tolerate apa juga harassment and discrimination terhadap golongan ini. Kerana bagi mereka, that itself adalah satu benda yang salah dan harus dihentikan. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak kondon apa tu perbuatan, misal kata gaya hidup transgender. Tapi that does not necessarily mean that they must tolerate. Misal kata sebahagian daripada orang Melayu yang suka sangat mempermain-mainkan golongan bapuk, ajuk mereka lah dan sebagainya. Bila jumpa bapuk kat tepi jalan, kita ejek dia, oi, nyah dan sebagainya. Sehingga orang tu berasa sakit hati.
Lalu kita pun membela kan. Jangan buat macam itu seperti bapuk kepada bapuk. Adakah itu bermakna bahawa kita kondon gaya hidup seorang bapuk? Tidak. Kerana apa? Yang kita tidak kondon ialah discrimination and harassment. Kerana yang seperti itu dilarang oleh agama. Jadi kita harus bezakan. Bukan semua orang yang menolak discrimination and harassment terhadap gay, dia tu menghalalkan cara hidup gay. Dan kita harus berhati-hati untuk membezakan dua benda seperti ini. Yang kedua, adakah hubungan seks intimasi aspek penentu, defining aspek bagi gaya hidup gay? Dalam hal ini saya mengakui bahawa saya tidak pasti sama ada kan sexual relationship is an important and defining aspect bagi gay lifestyle. Ini memerlukan data kajian dan membuktikan sedemikian. Dan dalam hal ini saya memang akui bahawa saya tidak mempunyai maklumat yang dapat menentukan perkara ini, ya ataupun tidak. Tapi jika ia menjadi sebab yang sah bagi mengukuhkan gaya hidup gay sebagai haram atas dasar Al-Maidah ayat 2 dan juga prinsip Sadr Zariah yang saya terangkan dalam ceramah saya pertama. Kenapa isu ini saya timbulkan? Kerana dia balik pada konsep apakah yang haram sebenarnya dalam Islam dalam persoalan homoseksual. Adakah yang haram itu rasa lovey-dovey antara lelaki dengan lelaki? Ataupun yang haram itu adalah apa? Jawapannya ialah Islam tidak melarang lovey-dovey antara lelaki sama lelaki. Yang Islam larang ialah sexual relationship and same-sex marriage. Jadi maka sebab itu kita perlu jelas bila kita cakap tentang gay lifestyle kalau kita nak lebih precise dalam hukum kita is gay lifestyle tu kata orang tu the defining aspect dia mestilah kata orang tu involved dalam sexual relationship ataupun hanya lovey-dovey saja. And how many percentage people yang kata orang tu affiliate diri them atau sebagai dalam gay lifestyle tapi tidak involved sama sekali dalam sexual relationship, hanya setakat kata orang tu sebagai social collective identity semata-mata Jadi ini adalah penting. Tujuannya apa? Supaya kita bersikap saksama terhadap mereka ini. Tapi yang lebih penting ialah supaya kita tidak tersalah dalam berinteraksi dengan mereka. Dan dengan itu kita menjaga diri kita itu sendiri di hadapan Allah SWT. Dalam erti kata kita tidak melakukan benda-benda yang Allah sendiri tercela walaupun kita mempunyai niat untuk mencegah kemungkaran. Garis pemisah antara menolak diskriminasi dan ketidakadilan sosial terhadap gay dan mempromosi gaya hidup Jadi apa sebenarnya yang misal kata apa tu garis pemisah untuk kita katakan kita acting for gay people to help them from discrimination daripada ketidakadilan sosial dengan condoning dia punya lifestyle dia. Apa garis pemisahnya? Pada pendapat saya, for now garis pemisah ni masih lagi halus. Kenapa? Kerana masalahnya ialah kalangan gay sendiri, mereka menggunakan isu diskriminasi sebagai alat untuk mengabsahkan, validate ataupun legitimize amalan seksual yang haram dan mempengaruhi orang lain untuk menerimanya. Maka sebab itu bila ada mereka yang tidak kondon kata orang tu homosexual relationship pun terlibat dalam bersuara against discrimination ataupun harassment terhadap gay, mereka pun jadi implicate, menjadi implicated. Konon-konon mereka kata sympathetic dan cuba nak bersifat redha dengan perkara yang haram. Sedangkan benda tu tidak seperti itu Tapi dari sudut hukum Islam, benda ni memang perlu dipastikan dengan jelas supaya kita tidak cepat nak menghukum mereka yang bersuara against discrimination and against harassment terhadap golongan gay immediately kita assume bahawa dia tu menghalalkan benda yang Allah haram, dan kita berduduh dia macam-macam sama ada dalam dunia realiti ataupun dalam di alam maya.
Maka apakah sikap yang lebih berhemah, prudence, waspada and warak dalam hal ini? Bagi seorang Muslim, cadangan saya ialah untuk menjauhi usaha-usaha menggalak gaya hidup gay, iaitu memakai dan guna simbol-simbol gerakan dan galak gaya hidup gay. Kalau ingin menangani masalah diskriminasi bagi golongan gay ini, bolehlah dilakukan melalui wadah tersendiri. Wadah yang berpisah dari aktivis pro-gay. Supaya dengan itu mereka tidak implicated, tidak terfitnah sebagai golongan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka dengan itu jelas bahawa kalau mereka ada platform sendiri sebagai golongan yang mempunyai bahawa standing bahawa gay itu adalah haram, tapi mereka ingin membela nasib golongan gay, golongan maknyah dan sebagainya daripada discrimination, daripada harassment, social harassment, kan, orang tidak terfitnah, kan, orang jelas bahawa ini adalah kumpulan yang hanya anti discrimination, tapi bukan ingin menghalalkan kata orang tu gaya hidup gay atau benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi orang Islam, kita perlu bezakan antara isu gay dan AIDS. Seperti kesedaran akan bahaya AIDS, membantu pesakit AIDS, mengurangkan risiko jangkitan AIDS. Yang kedua iaitu isu AIDS, tak ada masalah apa-apa dan menyokong, melibatkan diri dalam aktivisme, dalam misalnya prevention of AIDS, tidak mesti sokong gaya hidup gay. Kenapa? Kerana bukan semua orang yang sakit AIDS itu bersebabkan oleh amalan gay. Ada orang sakit AIDS tu macam-macam. Ada baby yang infected dan dia tu tidak berdosa. Ada isteri yang infected dan dia tu tidak berdosa apa-apa. Ada juga yang infected dengan AIDS kerana apa? Kerana mungkin melalui blood transfusion dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh nak andaikan bahawa setiap pesakit AIDS itu adalah pelaku maksiat ke apa, gay ke apa, jadi maka sebab tu kena AIDS, jadi kita tak boleh terlibat. Tidak. Kan? Oleh kerana ada segmen dalam pesakit AIDS itu adalah mereka yang innocent, tidak ada dosa apa-apa. Kerana apa? Sakit itu berlaku disebabkan oleh orang lain. Kan? Jadi kita tak ada salah untuk kita terlibat dalam isu-isu berkaitan dengan AIDS ini, terutama untuk membantu pesakit AIDS, menjaga welfare mereka atas dasar bahawa wujudnya sebagai pada mereka ini yang memang tidak, dia hanya sebagai pesakit biasa, sama seperti pesakit kanser, pesakit lain-lain yang memerlukan bantuan daripada orang ramai, daripada masyarakat. Bagaimana pula dengan individu gay sebagai pemegang jawatan awam atau dalam masyarakat? Sebagai contoh, anggota parlimen, presiden sebuah persatuan. Bagi saya berpendapat dalam konteks Singapura ini, individu gay berhak untuk pegang jawatan awam atau kemasyarakatan dan tidak boleh halang hanya kerana dia tu adalah seorang gay. Yang perlu kita lihat ialah apa agendanya. Jika dia memang mempunyai agenda utama untuk memperjuangkan amalan homoseksual yang haram, maka dalam hal ini dia kembali kepada pendirian Pergas yang saya sebutkan dalam slide yang lalu, bahawa ini adalah hukum mereka yang terlibat secara aktif untuk mempromosi benda yang haram. Jadi dalam golongan seperti ini, walaupun kita mengatakan bahawa mereka entitled untuk pegang jawatan, tapi tidak bermakna mesti sokong atau undi mereka. Kita juga berhak untuk tidak sokong atau undi mereka. Cuma masalahnya ialah, isu yang saya bangkitkan kat sini ialah, jangan kita assume seorang sebagai non-gay, kalau dia pegang apa jawatan, mesti agenda dia ialah untuk promote gay. Tidak semestinya macam tu. Kerana dekat luar sana, ada orang misal kata dia tu mungkin letaklah dia tu isap rokok. Isap rokok ni hukumnya apa? Kalau tanya saya sebagai ustaz, isap rokoknya adalah haram. Adalah kerana dia tu isap rokok, maka dia pegang jawatan kat masjid, dia akan promote orang isap rokok. Tak, itu. Banyak orang isap rokok, tapi dia tak terlibat dalam promosi isap rokok pun. Dia bahkan dia isap rokok jauh-jauh. Kenapa? Takut kena kutuk pasal isap rokok. Jadi, just because dia smoker, does not mean, and smoking tu adalah haram, does not mean bahawa dia pegang public position, dia akan promote smoking lifestyle. Tak seperti itu. Kalau memang ada
Lepas tu kita tahu dia pegang bagi peluang, tapi kita tahu lepas tu dia ajar budak-budak isap rokok dekat masjid lah, dia bikin corner, kata orang tu bikin propaganda, lepas tu dia bagi rokok free dekat jamaah lah ke apa benda kan. Artinya siapa donate apa tu masjid $100 dapat satu karton rokok kretek. Jadi kalau macam tu dia dah berbeza. Kerana apa? Kerana dia telah menggunakan kedudukan dia untuk promote benda-benda yang dilarang oleh agama. Tapi untuk assume every smokers tidak boleh pegang jawatan kat masjid kan, kerana apa? Kerana dia akan promote smoking kan, itu adalah prejudis. Maka samalah juga dalam soalan gay. Kalau kita tak boleh assume every gay individual mesti akan menggunakan position dia to promote gay lifestyle. Kalau kita nak tuduh seperti itu, kita perlu tunjukkan bukti bahawa memang dia seperti itu. Kalau tak, kita perlu bagi dia peluang. Kerana kalau tidak, pendirian kita akan bersifat prejudis dan juga diskriminatif. Dan itu tidak boleh, dan itu tidak sesuai, satu sikap yang tidak sesuai untuk kita ada dalam konteks Singapura yang lebih bersifat terbuka. Saya ingin menyatakan secara jelas kan, pendirian moral kan, memang hukuman syarak terhadap pelaku homoseksual kan yang haram kan. Memang melakukan homoseksual kan adalah telah saya terangkan pendirian jelas saya bahawa ia adalah haram, dan saya huraikan kenapa dia tu haram. There's no dalil syaraknya daripada perspektif Al-Quran dan hadis dalam ceramah saya pada minggu yang lepas. Tapi kan, ada pun mengenai apakah hukuman yang perlu kita kenakan terhadap pelaku homoseksual kan yang haram. Ini haruslah kita tahu bahawa memang tidak ada disebut dalam Al-Quran bahawa orang yang melakukan homoseksual itu mesti disebat, mesti dilempar batu, mesti digantung, mesti dibunuh dan sebagainya. Ini tidak ada kat dalam Al-Quran. Memang tidak ada. Kan? Yang ada memang hukuman zina. Tapi adakah benda ini, perkara ini boleh dikiaskan kepada zina? Kan, itu kita lihat hatta ulama yang hebat-hebat sejak zaman dahulu sendiri pun mereka mempunyai perbezaan pendapat sama ada pelaku homoseksual ini boleh dikiaskan dengan zina dari sudut hukuman ke atas mereka dalam masyarakat. Maka dalam hal ini kajian kita terhadap pendapat para ulama dalam 4 mazhab, kita dapati kan ada 3 pendapat. Abu Hanifah, mazhab Hanafi, menganggap kesalahan homoseksual, kesalahan seks sama jenis ini termasuk dalam kesalahan takzir. Apa tu kesalahan takzir? Dia adalah satu kesalahan yang terserah pada budi bicara penguasa untuk menghukum ataupun tidak menghukum. Kerana apa? Tidak ada hukuman yang eksplisit disebut dalam Al-Quran. Di sisi mazhab Maliki dan Ahmad Hambali, mereka berpendapat homoseksual ini hanya perlu dirotan. Tidak kira sama ada mereka itu berkahwin ataupun tidak. Jadi tidak timbul pada dalam mazhab Maliki dan Ahmad ini untuk merejam atau membunuh orang-orang homoseksual. Dalam mazhab Syafi'i, rotan bagi yang belum berkahwin, rejam bagi yang telah berkahwin. Ini kerana mazhab Syafi'i mengkiaskan seks sama jenis ini sama seperti zina. Dalam hal ini, kalau kita lihat apa yang ada dalam tradisi fikih kita, pendirian Abu Hanifah iaitu mazhab Hanafi memberi keanjalan bagi kita Muslim di Singapura ini dan juga keanjalan dalam konteks kontemporari hari ini tentang apakah hukuman ke atas pelaku homoseksual yang haram. Haram memang haram, tapi adakah perlu menghukum mereka dengan punitif, kata orang tu hukuman seperti mana jail dan sebagainya? Maka pendirian Abu Hanifah itu memberi keajalan daripada boleh hingga tidak perlu. Dan apa-apa bentuk hukumannya itu pun terserah kepada budi bicara penguasa dalam bentuk apa pun. Tidak ada hukuman yang khusus. Maka dalam hal ini tidak perlu tak timbul soal kalau kita tidak mempunyai pendirian untuk menghukum golongan homoseksual ini sebagai sesuatu yang mestinya salah di sisi agama. Kerana apa? Kerana hatta pendapat Imam Abu Hanifah sekalipun, dia berpendapat bahawa tidak menghukum mereka itu tidak semestinya satu benda yang salah di sisi agama dan melanggar hukum Allah, perintah Allah SWT. Kerana apa? Kerana benda, jadi artinya
masalah ini boleh ditangani sebagai suatu masalah sosial yang perlu didakwahkan secara hikmah tanpa melalui proses-proses proses-proses hukuman kriminal mengkriminaliskan benda itu ke atas mereka. Bahkan dalam konteks Singapura ini lebih penting lagi kerana konteks Singapura yang mana kita adalah sebuah negara sekular yang tidak memiliki kuasa untuk melaksanakan hukuman syarak ke atas pelaku-pelaku maksiat besar seperti zina, pencuri dan sebagainya. Pelaksanaan hukum jenayah Islam tidak wajib sebagaimana telah disepakati dalam Muktamar Ulama Pegas 2003. Kenapa? Kerana dalam Muktamar Ulama Pegas 2003 telah disepakati bahawa hudud dan hukuman Islam yang seperti itu dalam hukuman jenayah Islam bukanlah sesuatu yang perlu dilaksanakan dalam konteks Singapura dan tidak wajib untuk kita melaksanakannya. Dan ini ada dirakam dalam buku Pegas Kesederhanaan dalam Islam dalam konteks masyarakat Islam Singapura yang diterbitkan pada 2004 dan boleh dibaca di situ. Jadi walaupun dalam konteks Singapura ini kita semuanya bermazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan orang yang melakukan seks sesama jenis jika terbukti dengan 4 orang saksi ataupun dia sendiri itu mengaku bahawa dia itu melakukan sedemikian boleh dihukum dengan sembat ataupun rejam berdasarkan status perkahwinannya. Maka dalam konteks Singapura pendapat ini tidak perlu dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Kerana apa? Itu adalah pendapat yang mungkin pada bidang-bidang kuasa di sebuah negara Islam yang memang orang Islam punya kuasa untuk melaksanakan sedemikian, tapi bukan bagi minoriti Muslim yang seperti kita yang hidup di sebuah negara bukan Islam, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Pegas dalam bukunya Kesederhanaan dalam Islam. Kemudian bagaimana nak menangani isu homoseksual pula, lebih detail lagi, terdapat pelbagai huraian-huraian dan perkongsian ilmu yang lebih luas. Saya ingin kongsikan kepautan daripada halaman web islamawareness.net. Bolehlah para penonton untuk pergi ke pautan itu dan baca lebih lanjut lagi tentang sikap-sikap yang pelbagai sikap-sikap saksama dan juga butiran-butiran huraian ataupun maklumat-maklumat tentang sikap Islam tentang homoseksual. Jadi demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk sesi ceramah pada kali ini. Saya mohon sekali lagi menutup perkongsian saya ini dengan meminta maaf atas segala kekurangan penyampaian saya. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi dalam peluang-peluang yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.